Ulas jangan tak ulas, ulas jangan malu-malu, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondeh. Hari ini ada satu laporan yang amat panas, hot dan hot. Dilaporkan melalui satu portal bahwa Muhyiddin Yassin ingin kembali menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Dan dilaporkan juga dalam laporan portal tersebut, seakan-akan Muhyiddin Yassin merasa menyesal kerana memberi laluan mudah kepada Ismail Sabri Yaakob, kepada Barisan Nasional, kepada UMNO untuk menjadi berkuasa dalam pilihan raya. Hal ini berlaku apabila Muhyiddin Yassin merasa sendiri betapa susahnya menang dalam pilihan raya sekiranya bukan berkuasa alias menjadi pembangkang. Walaupun Perikatan Nasional adalah sebahagian daripada kerajaan sekarang ini, tapi oleh kerana mereka bukan memegang tampuk kuasa utama yaitu Perdana Menteri, mereka sudah mulai merasa betapa payah dan susahnya mahu memenangi pilihan raya. Sudah terbukti dalam Melaka, PRN Melaka dan Johor. Barisan Nasional menang 2/3 daripada kerusi yang dipertandingkan. Dan Muhyiddin Yassin atau Muhyiddin merasakan memang susah untuk menang PRU 15 sekiranya kuasa Perdana Menteri tidak ada dalam tangannya. Dan biasa Malaysia ini, para pengundinya dan rakyatnya masih lagi dalam kepompong seperti biasa, kepompong lamanya, yaitu masih terikat dengan penaung. Istilah naungan di mana yang menaungi itu besar kemungkinan akan memenangi karena kebanyakan daripada rakyat Malaysia masih perlukan bantuan dan pertolongan daripada naungan. Menurut laporan itu juga, Muhyiddin Yassin telah sendiri berjumpa dengan Otai nomor 1 Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Tun Mahathir Mohamad. Dan menurut pertemuan itu, laporan itu mengatakan bahwa Tun Mahathir agak terkejut kerana Tun Mahathir menjangkakan pertemuan dengan Muhyiddin Yassin itu bukan untuk meminta Perdana Menteri, tetapi membincangkan tentang soal bagaimana blok pembangkang boleh menang menentang Barisan Nasional dan UMNO. Tetapi rupa-rupanya Tun Mahathir amat terkejut menurut laporan itu kerana Muhyiddin Yassin secara terus terang memberitahu dia mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi dalam laporan. Dan apa yang menariknya adalah Muhyiddin Yassin datang berjumpa dengan Atok ini, yaitu Tun Mahathir sendiri, meminta hasrat untuk menjadi Perdana Menteri. Dia mungkin lupa, menurut laporan itu pun dia mungkin lupa, Muhyiddin Yassin mungkin lupa bahwa beliaulah yang memecat Mahathir Mohamad daripada jawatannya di Bersatu, memingkirkan Mahathir Mohamad daripada Bersatu. Dan yang lebih menarik lagi, tidak tahukah Muhyiddin Yassin bahwa sekiranya Tun Mahathir mempunyai kesempatan, kekuatan, dia masih sehat, dia tidak tahukah bahwa mungkin Mahathir Mohamad mempunyai niat untuk menjadi Perdana Menteri kali ketiga. Jadi pastilah dalam laporan tersebut Tun Mahathir tidak memberikan apa-apa komen, tidak memberikan galakan, tidak memberikan tentangan, tidak memberikan apa-apa menyia pun tidak menurut laporan itu. Kerana Tun Mahathir Mohamad amat terkejut. Persoalannya hari ini menurut laporan itu, Muhyiddin Yassin sedang mengatur langkah supaya tidak sempat PRU 15 diadakan, dia sudah menjadi Perdana Menteri. Apa yang Muhyiddin boleh lakukan? Boleh banyak perkara Muhyiddin boleh lakukan. Antaranya adalah membuat perbincangan seperti yang sudah dia jumpa dengan Tun Mahathir. Sekiranya dia boleh memujuk Tun Mahathir, ada harapan untuk beliau dapat menguasai semula jawatan Perdana Menteri. Dan persoalan daripada portal tersebut, adakah Muhyiddin Yassin akan membuat tekan button, menekan butang untuk membubarkan
menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob. Bila dia menarik sokongan daripada Ismail Sabri Yaakob dan dia tidak akan membuat sebarang pilihan raya, tidak mengusulkan sebarang pilihan raya, maka ada harapan dia jadi Perdana Menteri. Tapi dia perlu sokongan. Sokongan yang hanya dia boleh dapat adalah melalui PAS sudah ada. Dari kalaulah dia dapat sokongan daripada Mahathir pula, sudah ada tambahan. Dan menurut laporan itu, kalau Tun Mahathir pun dia sudah berani jumpa yang sudah dia singkirkan, yang sudah dipecat itu, dan dia mengkhianati itu, adakah secara diam-diam Muhyiddin Yassin juga sudah melakukan pertemuan secara rahasia dengan pemimpin-pemimpin PH, sudah berunding dengan pemimpin-pemimpin PH, termasuk Anwar Ibrahim? Kita pun tidak tahu. Tapi apa yang sedang diorak langkah sekarang, Muhyiddin mungkin menyadari beliau tidak akan menang PRU 15 sekiranya dia tidak menjadi Perdana Menteri. Sebab sudah terbukti PRN Melaka dan Johor, siapa Perdana Menteri, besar kemungkinan dia akan menang. Laporan ini sebenarnya dipetik daripada Sabudin.com. Menurut Sabudin, ada harapan pada bila-bila masa mungkin Muhyiddin akan menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob. Jadi bila dia tarik sokongan daripada Ismail Sabri Yaakob, siapa yang akan tercedok? Siapa yang akan kerugian kali ini? Adakah Ismail Sabri Yaakob menyadari hal ini? Ataupun dia buat-buat tidak tahu? Ataupun dia juga sedang bekerja sama dengan seseorang? Kalau Muhyiddin berjaya menjadi Perdana Menteri ataupun berjaya menarik, katakanlah Muhyiddin betul-betul menarik sokongan daripada Ismail Sabri dan menjadi Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, adakah benar-benar kali ini bubar? Ismail Sabri tidak akan meniru, katakanlah Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri tidak akan meniru langkah Muhyiddin dan Mahathir. Dua-dua Muhyiddin dan Mahathir tidak membubarkan parlimen, tetapi mereka meletakkan jawatan. Apakah Ismail Sabri Yaakob juga akan memilih untuk meletak jawatan, atau beliau Perdana Menteri akan menasihati yang Pertuan Agong, mengusulkan kepada yang di Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen? Sebelum kita berpisah, dengarkan dulu laporan yang sudah saya buat selepas ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Isu pilihan malam ini, Muhyiddin mahu kembali jadi Perdana Menteri. Adakah tindakan menarik sokongan akan berlaku dalam waktu terdekat? Ulasan sepenuhnya. Setelah kalah dalam 2 PRN yaitu Melaka dan Johor, Muhyiddin Yassin nampaknya mula menyesal melepaskan jawatan Perdana Menteri yang sempat dipegangnya selama 18 bulan sebelum ini. Kini baru beliau sedar sebab utama PN kalah dalam 2 PRN tersebut ialah kerana tindakannya meletakkan jawatan Perdana Menteri, yang mana jawatan itu kini diambil alih oleh UMNO melalui naib presidennya Ismail Sabri Yaakob. Politik negara kita secara umumnya masih terkepung dengan politik naungan dan parti yang memiliki kuasa. Sebagai Perdana Menteri, lebih berpotensi menjadi pilihan pengundi kerana rakyat masih mengharapkan bantuan serta pertolongan dalam kehidupan mereka. Jika Muhyiddin masih memegang jawatan Perdana Menteri, bukan saja agak mustahil untuk BN menang dengan majoriti 2/3 di Melaka dan Johor, malah keputusannya mungkin mengulangi seperti kejayaan dalam PRN Sabah yang lalu. Tetapi segala-galanya kini sudah berlalu, dan apa yang Muhyiddin nampak sekarang tanpa jawatan Perdana Menteri dalam tangannya, PN juga bakal menerima nasib buruk dalam PRU 15 akan datang. Menyedari hal itu dan tidak mahu melihat Bersatu dan PN
menerima nasib buruk dalam PRU15 akan datang, Mahyadin kini dilaporkan mula berusaha untuk kembali jadi Perdana Menteri semula. Meskipun dalam beberapa kenyataannya sebelum ini, Mahyadin beberapa kali membayangkan tidak mustahil PN mampu berkuasa semula, namun umum lebih difahami hasrat tersebut ingin dicapainya melalui PRU15 nanti. Rupa-rupanya, hasrat untuk kembali sebagai Perdana Menteri itu tidak saja ingin dicapainya melalui kemenangan PN dalam PRU15 akan datang. Malah, beliau kini difahamkan sudah mula bergerak untuk kembali sebagai ketua kerajaan sebelum parlimen dibubarkan. Dalam langkah yang dianggap mengejutkan, Mahyadin difahamkan telah mengadakan pertemuan dengan Tun Mahathir Mohamad bagi tujuan tersebut baru-baru ini. Dalam pertemuan itu difahamkan Mahyadin telah berterus terang bahwa beliau ingin kembali sebagai Perdana Menteri dan meminta Tun Mahathir menyokongnya bagi sama-sama memastikan UMNO dan BN tidak berjaya memenangi PRU 15. Tun Mahathir dikatakan agak terkejut dan hairan dengan hasrat Mahyadin itu kerana beliau menyangka permintaan untuk bertemu dengannya sekadar untuk menziarahinya berikutan baru pulih daripada rawatan jantung di IJN atau untuk membincangkan bagaimana parti-parti blok pembangkang boleh bersatu padu melawan BN. Langsung tak terfikir oleh Tun Mahathir, kedatangan Mahyadin itu adalah untuk menyampaikan hasrat hatinya kembali jadi Perdana Menteri. Agaknya, kerana terkejut dan kehairanan dengan hasrat Mahyadin itu, Tun Mahathir diberitakan hanya mendengar saja ahli Parlimen Paguh itu bercakap tanpa memberi sebarang komen atau respon, apalagi ungkapan yang memperlihatkan sokongan atau komitmen. Ialah, siapa tak terkejut dan hairan kerana Mahyadin sebelum ini bukan saja mengenepikan Tun Mahathir, malah memecatnya daripada bersatu. Tapi kini seperti seseorang yang tidak pernah berdosa, datang menyuakan mukanya dan meminta sokongan daripada pengerusi pejuang itu untuk jadi Perdana Menteri 2 kali. Buat 2 kali. Agaknya Mahyadin terlupa dengan siapa beliau meminta sokongan itu. Kerana Tun Mahathir juga kalau peluang terbuka serta kesehatannya masih ada, pasti ingin jadi Perdana Menteri lagi untuk kali yang ketiga. Kepada beberapa sahabat dan kenalan yang mengunjunginya baru-baru ini, Tun Mahathir tidak menyembunyikan mengenai kedatangan Mahyadin dan tujuan bertemu dengannya itu. Cuma, sebagaimana kita hairan dengan hasrat Mahyadin itu kerana beliau adalah Perdana Menteri yang gagal, dan bagaimana boleh ada perasaan mahu kembali semula, Tun Mahathir tentu saja lebih berasa hairan lagi. Yang pasti, dengan hasrat Mahyadin yang mula diluahkannya itu, malah sudah bercakap dengan Tun Mahathir mengenainya, adalah jelas beliau kini mahu merampas semula jawatan Perdana Menteri daripada Ismail Sabri Yaakob yang diberi laluan olehnya sendiri sebelum ini. Dengan siapakah lagi Mahyadin turut bercakap, meluahkan hasrat dan berbincang mengenai keinginannya itu? Apakah beliau turut telah bertemu pemimpin-pemimpin PH dan Anwar Ibrahim? Dengan perkembangan ini, adakah ia bermakna tindakan menarik sokongan terhadap Perdana Menteri oleh Mahyadin dan PN akan berlaku dalam waktu terdekat ini? Ditulis oleh Sabudin Husin. Sekian ulasan hangat pada malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.